Kamu jadi toki apa pun, asal balik pada pertanian. Jangan belagak. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak nampak yang pertanian itu. Orang tak nampak pada penternakan itu. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, berapa banyak nama surah yang disebut, yang dinamakan surah tadi dengan surah yang berkaitan dengan pertanian, dengan binatang penternakan. Awal-awal surah Alhamdulillah Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina. Awal-awal sekali dalam Quran, Allah dah letakkan nama surah Al-Baqarah, lembu betina. Sekarang tajuk kita ni, kelestarian alam, kelestarian pertanian dan kaitan dengan akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Ahad yang lepas, pada hari apa ya, Allahumma shalli ala Muhammad, lupa, hari Isnin minggu lepas, seminggu yang lepas, saya telah pun menamatkan sesi penggambaran filem saya yang pertama lah. Saya jadi hero tuan, selalu jadi pelakon Pak Pacak tambahan. Minggu lepas, 2 minggu lebih saya buat syuting filem, termasuklah di kampung Sungai Itik di Gopeng, buat penggambaran filem, dan saya pula jadi hero. Pertama kali jadi hero, tua-tua bangka pun jadi hero. Dan kecohlah satu Malaysia, Ustaz Kazim tak sihat. Dengan rupa dia. Dalam hati saya kata, bila saya keluar dalam rancangan Meletup di Astro, saya tunjukkan wajah saya yang sebenar, keadaan saya yang sebenar. Saya kata nanti orang tak suka dekat aku lah. Ramai aku tak suka. Takut orang menjawab. Takut orang jumpa dengan saya. Dalam hati saya kata, lepas ni kodok dia manjui sudah, tak payah pergi mana. Tengok-tengok, bila keluar, surat khabar, TV, ambil berat pasal saya, media sosial. 2 malam lepas, saya di Pulau Pinang. Malam semalam, saya di Bandar Universiti Sri Iskandar. Pagi tadi saya di Cameron Highland. Malam ni saya dengan tuan-tuan. Pukul 10 pagi besok, saya di Subang Jaya. 3 petang besok di Petaling Jaya. Lagi sibuk daripada belum sakit pula dah tuan-tuan. Saya tengok orang tak takut dengan muka saya. Dulu muka saya lain, sekarang muka saya lain pula. Kadang-kadang bila saya tengok di cermin tu, saya pun takut bila tengok muka saya. Lain sangat daripada yang dulu. Alhamdulillah, saya masih dalam proses rawatan. Masih lagi dirawat di hospital dengan rawatan moden dan juga tradisional. Mudah-mudahan sembuhlah, balik pada sedia kala. Sebab saya dapat tawaran baru pula, jadi gangster. Ni filem terbaru saya, jadi orang jahat pula. Nak jadi orang jahat apa, guru kering dah kan, tak padan. Baik. Yang kedua, saya rasa bersyukur. Sebab selalu juga saya lalu dekat taman tuan-tuan ni. Saya duduk tengok je. Nak singgah tak berani nak singgah. Nak masuk tak berani nak masuk. Dalam hati duk kata, bilalah aku boleh main taman ni. Bilalah aku boleh main taman herba ni. Tengok-tengok malam ni boleh datang, syukur pada Allah. Walaupun malam tak apa nak nampak apa, herba tak mana tau. InsyaAllah kalau ada siang, saya nak tengok tuan-tuan. Seronok bila kita tengok alam kita, tumbuh-tumbuhan kita. Sejuk hati kita, tenang jiwa kita.
bila kita duduk dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan, herba-herba yang sangat hebat yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Yang ketiga, di antara orang yang paling jauh dengan saya ni, orang belah-belah sini paling jauh. Saya dulu ceramah di Singapura setiap bulan. Ceramah di Sabah, Sarawak setiap bulan. Ceramah di Johor sebulan 5 kali. Tapi ceramah di sini 30 tahun tuan-tuan kawasan ni. Inilah kali pertama saya datang tuan-tuan. Jauh sungguh ni. Dekat Singapura pula daripada sini tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi rasa seronok jumpa tuan-tuan. Seronok sangat tuan. Rasa macam nak menyanyi. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang. Terjalinlah kasih mesra, terjalin ikatan saudara. Lama sudah kenal suara, baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa, kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. Semoga pertemuan ini menjadi kekal abadi. Kini kita pisah lagi, semoga jumpa kembali. Seronok tuan-tuan. Ustaz, kenapa Ustaz menyanyi lagu tu? Sebab lagu tu saya menyanyi dalam filem tu. Nanti tuan-tuan tengok dalam filem Ustaz Kazim menyanyi first time pegang saxophone. Macam Kasim Selamat. Ustaz Wahara tu boleh pegang saxophone seumur hidup tak pernah pegang saxophone. Depa suruh pegang tuan-tuan. Nyanyi lagu Jeritan Batinku. Wahara punya filem ni. Tuan-tuan tengok filem ni kisah tentang hidup saya. Bagaimana saya kena sakit, bagaimana saya disihir, bagaimana proses rawatan dan sebagainya, dan saya rasa saya memberikan 70% saya punya kesungguhan untuk filem ni. Gambaran histeria, gambaran berubat dan sebagainya. Ada komedi, ada serius, ada seram, ada yang menakutkan. InsyaAllah akan keluar nanti pada bulan Rabiul Awal nanti insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang ketiga, saya sebutkan tadi tentang tumbuh-tumbuhan, nabat, tumbuh-tumbuhan. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bumi tanah Melayu ni tanam apa mu hidup? Kau tanam padi ke, kau tanam nangka ke, kau tanam serai ke, bayam Brazil ke, tanam pokok bunga ke? Allah Taala bagi pada kita air yang cukup, tanah yang subur. Cuma sayang, kadang-kadang tuan-tuan, orang tak nampak pertanian sebagai satu sumber kekuatan. Orang tak nampak bahawa pertanian itu adalah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang pokok, tentang tumbuh-tumbuhan. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang dunia ni yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan ni adalah untuk kita semua. Dan tidak ada satu benda pun Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Hatta rumput yang kita pijak ni pun tuan-tuan. Daun yang gugur itu pun ada manfaat. Apatah lagi daun yang masih hijau. Pokok itu ada manfaat. Pokok itu ada khasiat. Pokok itu ada ubat. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak nampak. Ianya ada manfaat
ianya ada khasiat dan dia merupakan satu ubat kepada kita. Kerana mentaliti kita dipahamkan dan cuba dipahamkan bahawa jadi petani ini miskin. Jadi orang yang buat dengan pertanian ini papa gedana. Orang yang terlibat dengan pertanian ini tidak ada masa depan. Orang yang terlibat dengan penternakan ini gelap masa depan. Yang cerah masa depan yang pakai tie, yang pakai coat, yang bisnes. Sedangkan bisnes itu pun berasal daripada pertanian. Bisnes ini pun berasal dari pertanian. Makcik, bisnes apa makcik? Nasi lemak. Nasi lemak apa? Daun pisang. Daun pisang itu pun pertanian. Nasi itu pun asal daripada padi. Padi itu pun pertanian. Bila sebut tentang padi, orang yang ada sawah, dia menanam padi. Ada orang yang tidak ada sawah, tetapi dia menjual benih padi. Ada orang yang tak jual benih padi, dia jual racun untuk membunuh makhluk perosak. Ada orang yang tak jual racun makhluk perosak, dia jual baja untuk padi. Ada orang yang tidak ada tanah, tidak ada racun, tidak ada apa pun, dia ada drone. Dia ambil upah, dia siram baja, dia tabur baja guna drone sekarang. Dia hanya buat sewaan drone saja. Ada orang yang tidak ada drone, tetapi dia ada lori. Kerjanya ialah mengambil upah orang tuai padi, letakkan dalam lori dia, sewa pergi hantar ke kilang berah, kilang padi. Ada orang yang tidak ada lori, tidak ada drone, tidak ada traktor, tidak ada kubota. Dia hanya kerja di kilang memproses padi menjadi berah. Ada orang yang tak kerja di kilang berah, dia bekerja di kilang membuat guni. Dengan guni itu diisinya padi, diisinya berah. Ada orang yang tak kerja di kilang padi, kilang berah, kilang guni. Dia kerja driver lori. Daripada driver itulah dia hantar berah. Nun satu Malaysia dia hantar. Ada yang tak jadi driver lori, dia jadi tukang masak di restoran. Ada yang bisnes sendiri meniaga tepi jalan. Ada yang jadi tauke restoran. Bukankah ianya berasal daripada pertanian? Kamu jadi tauke apa pun, asal balik pada pertanian. Jangan belagak. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak nampak yang pertanian itu. Orang tak nampak pada penternakan itu. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, berapa banyak nama surah yang disebut, yang dinamakan surah tadi dengan surah yang berkaitan dengan pertanian, dengan binatang penternakan. Awal-awal surah Alhamdulillah Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina. Awal-awal sekali dalam Quran, Allah dah letakkan nama surah Al-Baqarah, lembu betina. Sekarang tajuk kita ni, kelestarian alam, kelestarian pertanian dan kaitan dengan akhir zaman. Sekarang lembu. Timbul isu lembu disembelih dengan cara tak betul daripada negara pengimport. Dan kita mengimport lembu daripada negara tu. Soalan dia, berapa banyak lembu yang kita duk makan selama ni tak halal? Kenapa orang kita tak nak bela lembu secara besar-besaran? Kenapa nak import dari Australia? Kenapa nak ambil dari Kemboja? Kenapa nak ambil daripada Myanmar? Ustaz, kita dah bagi sijil halal pada dia orang. Ada sijil halal tu. Ada Tok Lebai duk tengok dia sembelih lembu siang malam. Tok Lebai pun balik Malaysia. Dia pun nak makan nasi lemak kat Malaysia. Akhirnya serah pada mereka buat. Bila serah, bila kita pergi siasat, sembelih lembu tak ikut syarat. Hukum syarak tak ikut. Sekarang kita duk makan sate. Kita duk makan daging masak merah. Kita duk makan sup ekor. Kita duk makan macam-macam di kedai tu tuan-tuan. Halal tak halal ni? Allah turunkan Al-Quran untuk kita 1400 tahun dulu. Surah yang nombor 2, surah lembu. Orang Melayu faham lembu tu bodoh. Bodoh macam lembu.
kita pun tak bela lembu. Padahal tanah banyak, sawit banyak, kelapa sawit banyak. Hang belalah lembu dalam ladang. Dia kata tak glamour. Tak glamour apa? Sekarang ni zaman motor. Adik-adik, anak-anak muda yang datang malam ni, zaman orang naik motosikal. Semalam saya tengok satu budak RXZ, harga dia 30,000. Itu susah nak carilah RXZ ni. Yang kita duk jumpa Y suku, Y3 suku. Harga 7,000, harga 5,000, harga 6,000. Bila kita beli kereta, bila kita beli motosikal, 2 tahun, 3 tahun, tahun depan harga yang kita tadi jatuh. Harga kereta jatuh, harga motor jatuh. Cuba tuan-tuan tengok, harga lembu mana jatuh? Mana ada jatuh harga lembu tuan-tuan nak korban tahun ni? Harga berapa ringgit? Satu bahagian 750. Satu bahagian lembu 800. Seekor duk ada berapa ribu? 8 kali 7 duk ada berapa ribu? Zaman kita dulu RM1,300, naik RM1,500, naik RM1,700, naik RM2,000, naik RM2,400. Agak-agak lembu tu turun tak sekarang harga RM2,400? Tobat lahum tak turun dah tuan-tuan. Maknanya bisnes lembu adalah bisnes yang sangat menguntungkan. Bila orang Islam tak berminat pada lembu dengan alasan bela lembu tu tak maju. Jadi bela lembu ni busuk. Bila tanya pada anak muda, "Pak siapa tak bela lembu?" Dia kata tak boleh pakai tai. Apa salahnya bela lembu pakai tai? Pakai baju putih, tai merah, seluar hitam, pakai jaket. Mana Din? Ladang lembu. Orang kata gila, orang tak apa. Alasan tu. Bila datang minang anak orang, bapak dia tanya, "Saudara kamu kerja apa kamu ni nak minang anak aku?" "Saya bela lembu pakcik." "Ha, bela lembu." Menyanda orang tua tu. Gelap masa depan, confirm ditolak. Padahal lembu makin naik, makin naik, makin naik. Tuan-tuan, kita ada kereta Mercedes. Sebiji kereta Mercedes, untuk menghasilkan cushion dia, sarung cushion dia memerlukan 5 ekor lembu. Untuk diambil kulit dia, dijadikan sebagai sarung cushion kereta. Berapa harga Mercedes? Kita bela lembu, kita hanya jual kulit lembu saja. Boleh jadi kaya. Tuan-tuan, industri tenusu, industri susu lembu menghasilkan perbelanjaan $1 trilion Amerika, tuan-tuan. 1 trilion. Sayang tuan-tuan, negara yang menguasai lembu susu, Australia, New Zealand, Belanda. Susu yang kita minum ni, Dutch lady, nun. Mai pada jauh no. Land apa nama Belanda. Mai daripada Fernleaf, mai daripada Australia anu mai. Dia mari duduk dalam rumah kita, duduk dalam peti sejuk kita, duduk dalam tin. Kita duduk bagi ke anak kita, kita pun minum susu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni tuan-tuan, tanah yang sangat subur untuk penternakan. Hari ini bila berlaku krisis makanan di seluruh dunia, masing-masing negara menjaga rakyat negara masing-masing. Indonesia dah menghentikan berapa banyak ekspor makanan dan sumber makanan keluar negara. India dah umum, kami hentikan gandum diekspor, kami tak jual dah. Tuan-tuan bayangkan, China dan Jepun. China, Jepun dan India dan Thailand adalah negara pengeluar beras paling besar dalam dunia. Jepun sebuah negara maju, masih mengeluarkan beras. China, negara yang maju, masih mengeluarkan beras. India, masih mengeluarkan beras. Thailand, masih mengeluarkan beras. Jangan bila kita faham nak jadi negara maju, kita kena tukar pertanian. Kita pergi kepada industri, kita mencapai negara maju. Salah itu tuan-tuan. Jepun yang maju 30-40 tahun daripada kita pun, dia masih menjadi pengeluar beras. Sebab apa? Sebab orang tak makan kereta Honda.
Orang tak makan buat sup kereta Toyota. Orang tak makan kamera Seiko, jam Seiko. Orang tak makan. Orang makan nasi. Sebab itu mereka tetap mengeluarkan produk makanan. Sayang tuan-tuan, dalam negara kita, tanah bendang ditukar menjadi industri. Tanah sawah ditukar status menjadi kelang ataupun menjadi kolam ikan arowana. Siapa yang makan ikan arowana ni? Tuan-tuan makan? Bendang yang menghasilkan padi untuk kita dijadikan arowana punya kolam. Bendang yang menghasilkan makanan untuk kita dijadikan projek perumahan. Bendang yang dijadikan sebagai tempat penanaman beras, padi, dijadikan sebagai padang golf dan kelang-kelang. Dan apabila kelang-kelang ini ditutup, toke kelang ditutup, balik ke negeri Hong Kong, balik ke Taiwan, maka apa jadi pada kelang-kelang yang terbengkalai tadi? Kelang terbengkalai, tanah pertanian telah pun semakin susut. Dan sekarang kita hanya banyak bergantung mengimport beras daripada negara yang saya sebutkan tadi. Dan bila mereka menghentikan ekspor beras ke negara kita, tuan-tuan nak makan apa? Dan kita pula hari ini duk sibuk kempen. Bukan saya nak kata pula, ini tuan-tuan marah saya pula. Dia kata Dajjal dah nak sampai. Imam Mahdi dah nak sampai. Sekarang kena simpan stok makanan. Prepping makanan. Simpan makanan. Bila kita dengar kata Dajjal nak turun, pakak-pakak pergi Maidin. Beli seorang 10 kampit. Lagi beras tak ada. Lagi makanan tak ada. Akhirnya makanan jadi mahal. Orang pakak berebut. Pasal apa? Kak Leha 10 kampit banyaknya Kak Leha. Dajjal nak keluar, kata dia. Sudah. Sardin tin jadi mahal. Tuan-tuan tahu tak sekarang? Sardin tin tu mahal sekarang ni. Dulu kalau tak ada duit, belikan sardin tin. Sekarang tak ada duit, beli sardin tin. Pelik tak, tuan-tuan? Ulang balik. Dulu kalau tak ada duit, beli sardin tin, dia murah. Sekarang nak beli sardin tin pun tak ada duit. Orang pakai simpan stok. Beras orang simpan stok. Tepung orang simpan stok. Pakai kelang kabut semua. Padahal Nabi kata dalam nak menghadapi Dajjal ialah membuat persiapan iman. Kuatkan iman. Dajjal tak boleh goda orang yang beriman. Dajjal tak boleh hasut orang yang bertakwa. Dajjal tak boleh kacau tuan-tuan. Sebab makanan di akhir zaman ialah zikrullah. Beli 10 kampit, beli 15 kampit beras. Tengok-tengok Dajjal tak turun. Yang makan siapa? Yang makan bubuk. Nak simpan di mana beras yang tuan-tuan beli? Bihun tuan-tuan nak beli tu tuan-tuan nak simpan di mana? Nak prepping di mana? Kadang-kadang saya jadi pelik-pelik tuan-tuan. Kita menjadikan masyarakat jadi panik. Dan bila mereka panik, mereka beli di supermarket, hypermarket dalam keadaan buying. Panic buying. Dalam keadaan panik. Kelang kabut. Sebab tu kita duk tengok orang ni berebut, orang ni berebut. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kita minta kepada pihak berkuasa. Jangan pandang lekeh pertanian. Cukup tahun 90-an, awal 2000 kita tak nampak pertanian. Cukup. Sekarang balik kepada basic berbudi pada tanah. Berbudi pada tanah, tanah ni tuan-tuan insya-Allah dia akan berjasa pada kita. Tahun 1941 sampai 1943, 45 ni tuan-tuan perang dunia kedua. Berlaku perang dunia kedua. Jepun datang tanah Melayu. Tok nenek kita berhadapan dengan tentera Jepun. Sorok padi dalam tanah. Orang kita, tok nenek kita takut padi dirampas oleh tentera Jepun. Mereka korek, mereka simpan padi dalam tanah. Yang mana Jepun cerdik, dia jumpa. Yang mana tali barut, dia bagi tahu. Di sini ada makanan. Tetapi orang tua kita, tok nenek kita boleh hidup zaman itu.
Mereka boleh bertahan 3 tahun 8 bulan menghadapi penjajahan Jepun. Kerana apa? Kerana adanya pertanian di sekeliling rumah mereka. Adanya pokok ubi kayu. Ubinya boleh dimakan. Pucuk dia boleh dimakan. Maka selama 3 tahun 8 bulan, berapa banyak orang kita yang hidup dengan ubi kayu, dengan ubi keledek dan sama waktu dengan dia. Sekarang tuan-tuan, kalau berlaku krisis, agak-agak anak cucu kita nak makan apa? Ubi kayu pun mereka tak nak tengok. Pucuk ubi, tobat lahum tak nak makan. Yang mereka makan ayam goreng. Yang mereka makan Starbucks. Yang mereka makan KFC, McDonald. Kalaulah berlaku sesuatu benda tuan-tuan, agak-agak apa yang nak makan? Kita nak buat pertanian, tak boleh pertanian, rumah flat, rumah pangsa, apartmen, tanah tak ada. Nak tanam apa? Bila ada halaman rumah, dia tak mau tanam rumput, dia beli kapet tiruan, rumput tiruan. Hijau, dia kata senang ustaz, tak payah mesin. Tak payah mesin, hang kata. Sekurang-kurangnya di atas tanah itu kamu boleh tanam pertanian. Sesuatu yang boleh masak jadi sayur. Sesuatu yang rebus boleh kamu hidup. Saya cakap banyak kali tuan-tuan dalam ceramah saya. Benda ni saya cakap bukan sekarang. Benda ni saya cakap 20 tahun, 25 tahun yang lepas. Saya dah berceramah 30 tahun tuan-tuan. 32 tahun. Saya dah patut masuk skim pencen dah. Tua. 32 tahun. Lamanya aku ceramah. Saya jumpa sekarang. Ustaz, ya. Arwah nenek saya minat kat ustaz. Arwah dah. Innalillah. Ustaz, arwah ayah suka kat ustaz. Ustaz, arwah mak saya cukup minat. Yang dengar ceramah saya ni arwah habis tuan. Tinggal saya tak arwah. Saya cakap lama. Dulu saya ceramah dekat Plus, Lebuh Raya. Saya kata tuan-tuan, tuan-tuan adalah pemilik tanah antara yang paling besar di Malaysia. Plus. Tuan-tuan ada jalan, tuan-tuan ada lebuh raya, tuan-tuan ada rizab jalan, tuan-tuan ada rizab tanah. Daripada tuan-tuan pergi tanam pokok-pokok daun lebar-lebar tu, baik tuan-tuan tanam pokok buah-buahan. Daripada Bukit Kayu Hitam sampai Johor Bahru. Sepanjang jalan tu, tuan-tuan tanam rambutan, mempelam, langsak, rambai. Sepanjang jalan buah-buahan. Kita akan menghasilkan makanan yang cukup untuk rakyat. Tanam jagung sepanjang jalan. Kita tak perlukan lagi masalah bila Brazil menghentikan ekspor jagung. Bila Argentina tak nak jual jagung, selesai masalah. Kita sendiri ada jagung. Tapi siapa yang nak dengar cakap kita, tuan-tuan? Siapa nak dengar cakap penceramah ni? Saya takut pada masa itu bila saya tengok bendang makin sikit. Pertanian makin sikit. Saya takut akan datang krisis makanan. Dan hari ini kita lihat krisis makanan sudah hampir-hampir berlaku. Ayam harga mahal. Ayam susah nak dapat. Beratok 3 jam nak dapat seekor ayam. Daging nak cari hak halal susah. Ingat daging lembu, rupa daging kangaroo bagi. Jadi agensi macam tuan-tuan inilah yang jaga pertanian di negeri Perak ni. Kena gerakkan balik tuan-tuan. Saya sebut dahulu kalau kita buat felda kelapa sawit getah. 10 ekar ladang, suku ekar rumah. Untuk peneroka felda dapat rumah sebuah, tapak tanah suku ekar, ladang 10 ekar. Kita buat ladang kelapa sawit felda daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah. Kemudian kita stop. Kena buka balik sistem felda ni. Tapi bukan buat kelapa sawit, bukan buat getah. Tapi buat pertanian berasaskan makanan. Baik jagung, baik kepada padi, buat balik. Bagi rumah sebuah, bagi pertanian bendang pada dia, bagi dia buat. Anak-anak muda ni kerja balik bendang.
Rumah dia terjamin, pendapatan dia terjamin, kediaman dia ada, sekolah untuk anak-anak dia ada. Buat sistem yang teratur macam mana Felda buat kepada kelapa sawit dan getah. Akhirnya anak-anak muda kita ni tuan-tuan, kerja pun ada. Semua ada. Rumah ada, sekolah ada, klinik ada dalam satu kawasan perkampungan penanaman padi. Saya takut pasal apa? Saya takut sumber makanan kita tak cukup. Pasal apa tak cukup? Kerana kebanjiran pendatang-pendatang, pekerja-pekerja asing yang jumlahnya juta. Bukan ratus ribu. Mereka ni datang tuan-tuan sebaya dengan kita. Umur 18, umur 20, umur 30. Sekali makan satu periuk. Bayangkan kalau ada 5 juta pekerja asing, berapa banyak beras bagi kat mereka? Berapa banyak subsidi beras mereka rasa? Yang datang ni tuan-tuan, bukannya budak-budak kecil umur sebulan. Budak sebulan minum susu ya. Mereka ni dengan beras, dengan tepung, dengan gula, mereka makan. Maknanya, orang di sini terpaksa berkongsi makanan dengan mereka. Subsidi yang begitu banyak, mereka pun dapat sekali. Ini satu benda yang cukup berbahaya tuan-tuan untuk kita. Sedangkan negara mereka tak jual beras dah. Tapi kalau kita masih belum sedar tentang pertanian, baru ada kipas. Tidak cadang nak berhenti dah tuan. Seatbelt dia bantai gula. Jadi kita minta pada pihak berkuasa kaji balik benda ni, supaya tak berlaku krisis makanan di akhir zaman. Sekarang ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Lembu dalam Al-Quran. Kemudian ada satu lagi surah, nama dia Suratun Nahli. Surah lebah. Surah lebah. Nama surah lebah. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, kata Allah, lebah itu madunya adalah ubat untuk manusia. Fihi syifa'ul linnas, kata Allah. Madu lebah itu adalah ubat untuk manusia. Allahu Akbar. Saya ni tuan-tuan malam-malam ambil madu lebah, sapu di muka ni. Sapu ni. Ubat. Kalau tidak dulu, muka saya ni tiba-tiba keluar darah. Duduk meleleh, keluar darah. Lap, ambil tisu, lap. Nak ceramah tu ambil krim, lap, sapu ni. Supaya dia tak bleeding. Kadang-kadang saya ambil bedak sejuk, tampar ni, supaya tak keluar darah. Antara ubat yang saya buat ialah madu. Letak di muka ni, hak luka ni. Bila letak tuan-tuan, dia tak berhenti dah. Dia berhenti dah berdarah. Dia tak keluar darah. Cuma sekarang ni parut ada di muka ni. Parut ni tak apa, boh bedak hilang. Masuk TV baru ni, tu dia punya tampal ni. Saya kata tak payah tampal, lemah aku. Boh foundation punya tebal ni. Ubat tuan-tuan, madu lebah. Soalan dia, mana dia madu lebah yang asli? Meh abang meh? Saya nak dapat madu lebah yang asli, saya ambil di mana? Di Bahau, Negeri Sembilan. Ada kawan saya, Tok Imam, surau. Kerja dia, masuk lautan, cari madu lebah. Saya order kat dia. Sebulan, 1 botol dia hantar. Saya ambil air, bubuh dalam gelak, dalam piring. Saya buh madu lebah 2-3 titik, saya kocak tengok. Madu lebah dalam piring tu, nampak tak bentuk sarang lebah? Kalau nampak bentuk, alhamdulillah, madu ni boleh kata original. Kalau saya kocak-kocak ni tuan-tuan, tak nampak apa pun, saya letak tepi botol tu. Nak cari madu asli susah. Nak tahu madu tu asli tak asli, bila kita tuang, dia turun, dia tak putus. Dia tak putus, dia turun.
Ada setengah bila kita tuang madu tu, saat dia putih, saat dia sambung, saat dia pergi buah. Soalan dia, berapa ramai orang kita tuan-tuan yang bela lebah. Allah sebut dalam Quran, lebah ada 3 jenis. Pertama, yang berada di gunung. Di gunung, di bukit. Lebah bukit, lebah hutan. Yang pokok 200-300 kaki punya. Yang kedua, lebah di tanah. Yang ketiga, lebah di kediaman rumah kamu. Rupa-rupanya tuan-tuan, lebah tu boleh diternak. Sayang tuan-tuan, kita tak bela lebah, sedangkan dia adalah ubat yang paling hebat sekali. Kawan saya, orang Thailand, di Chiang Mai, dia tanam pokok dusun buah longan mata kucing. Mata kucing. Dan dalam kebun mata kucing dia, dia bela lebah. Dan daripada situ dapat madu. Dan dia bekalkan madu lebah. Daripada pokok mata kucing, lebah duduk di situ, ambil madu-madu yang terdapat pada pokok mata kucing, menghasilkan madu lebah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita ada banyak Mahat Tafiz di Perak. Mahat Tafiz Ad-Din saja pun berpuluh-puluh buah. Adik-adik Mahat Tafiz Ad-Din ni, mereka bukan kenal saya, tuan. Taubatlah orang tak kenal. Dia kata, Ustaz, apa tak kenal pula? Kami kenal Ustaz Kazim. Tak, kamu tak kenal saya. Tahun 1993, saya adalah guru Mahat Tafiz Ad-Din yang pertama dalam Perak. Di Kampung Tualang Sekah, di Malim Nawar. 10 orang je pelajar. Saya jadi guru dengan sahabat saya, almarhum Ustaz Saleh Basri. Aksiden dekat Kampar, berlanggar dengan storm, meninggal situ. Masa saya mengajar Mahat Tafiz, tuan-tuan, di Kampung Tualang Sekah, tepi jalan Lombong tu, ada 10 orang belajar. Tanah Lombong. Ada 2 blok bangunan PLB punya, luar bandar punya, projek luar bandar punya sekolah. Bila mak bapak hantar, pak dia keluar, dia tengok bangunan macam tu, dia tengok, dia masuk kereta, dia belah. Dia tak yakin sekolah ni boleh melahirkan budak sekolah. Mari bapak budak lain pula, dia tanya, Ustaz, kalau habis sekolah ni, anak saya nak kerja apa? Saya kata, mana saya tahu. Saya mengajar, masalah kerja tu rezeki Tuhan, saya tak tahu. Tak apalah, kalau Ustaz pun tak tahu, saya buat baliklah anak saya. Buat balik, 10 orang, tuan-tuan. Hari daftar tu 10 orang je kekal. Punya tak confident tahun 93. Tapi guru dia orang Sabah, yayasan dia orang Sabah, sekarang berpuluh-puluh buah Mahat Tafiz Ad-Din. Sampai ke Gerik, sampai ke Padarengah, sampai ke Ipoh, Manjui. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita bagi projek pada anak-anak tahfiz, projek bela lebah, menghasilkan madu, selesai masalah. Sekarang Mahat Tafiz banyak yang ditutup sebab tak mampu menampung bila berlaku suasana PKP. 2 tahun PKP, budak-budak tak belajar, sekolah tutup, buka, lalah cikgu tak ada gaji. Berhenti. Berapa banyak ustaz-ustaz tahfiz yang kerja Grab untuk menampung hidup. Sekolah tutup. Ada yang datang ke sekolah saya minta pinjam nak bayar gaji. Ada yang minta tolong. Tuan-tuan, kita ada tanah yang banyak. Tahfiz ni bagi mereka bela. Lebah saja. Bukan madu kedulut. Madu betul. Dia cukup berharga. Sebab dia jadi ubat. Orang cari, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati.
Bila kita sebut tentang Al-Quran, Al-Quran dia cerita tentang pokok. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Ar-Rum tentang pokok. Allah Ta'ala kata dijadikan pokok ni ada manfaat untuk kita. Sebatang pokok tu tuan-tuan, berapa banyak dia mengeluarkan oksigen untuk kita. Sebatang pokok tu beribu dapat manfaat. Sebab itu bila kita pergi ke Singapura, saya mula-mula dijemput ceramah di Singapura pada tahun WTC kena bom. WTC kena bom. Tahun bila tuan-tuan? 2001 kah? Ke 2000? Lupa. Pertama kali saya dijemput. Waktu Amerika tu kena bom WTC kapal terbang tu, saya pergi. Pakai jubah, pakai serban. Saya kata, sudah. Jangan mereka tahan aku, sudah. Aku nampak macam Osama bin Laden. Masa itu, bila saya sampai di hotel, apa benda yang saya jumpa dulu? Yang saya jumpa ialah daripada atas pokok. Parking kereta bawah pokok, jatuh daripada atas kepala saya tu, atas pokok tu, ular. Jatuh atas kepala saya tepih, jatuh atas bumbung. Lah, ular. Bayangkan negara yang maju macam Singapura, ular ada tuan-tuan. Maknanya, pokok mereka banyak, tumbuhan mereka jaga, malah pokok-pokok mereka ada sijil beranak, surat beranak. Tak ada siapa boleh tebang pokok sewenang-wenangnya. Tak ada siapa yang boleh merosakkan alam sewenang-wenangnya. Sehinggalah menconteng rumah flat pun boleh ditangkap, dipenjarakan dengan sebab menconteng vandalism. Sebab tu kita pergi ke negara mereka, tak ada conteng-conteng. Pokok ni dijaga. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu, bila saya sebut tentang pokok, berapa banyak ayat dalam Quran yang saya kata tadi, mempunyai banyak manfaat. Apa manfaat dia? Pertama, herba. Saya ni pergi haji tahun 2005. Bila nak pergi haji tahun 2005, pergi ke hospital Ipoh, pemeriksaan kesihatan. Mana jemaah pergi ke situ. Apa mereka buat untuk screening? Ambil gula pada darah saya. Bila ambil sebelah, masa tu doktor apa lupa nama perempuan. Dia kata, saya tak boleh benarkan ustaz pergi. Sebab ustaz ada kencing manis. Tahun 2005. Saya bagi tempoh pada ustaz 2 minggu untuk turunkan bacaan gula dalam darah. Saya pun tuan-tuan makan ubat. Makan ubat. Kemudian datang satu jiran saya. Dia kata, ustaz, ambil akar pandan, akar pokok pandan tu, cabut pokok pandan, ada akar, basuh elok-elok akar tu, ustaz rebus, minum air dia. Saya minum. Bila minum, pergi ambil darah sekali lagi. Okey ustaz, cantik bacaan, boleh pergi haji. Dia ada merah, dia ada kuning, dia ada hijau. Saya dapat hak kuning. Kuning pun kuning lah, janji aku boleh buat haji. Tuan-tuan, akar pandan. Orang tak nampak. Orang kata apa punya, dah ada ubat sana. Ubat-ubat. Saya makan ubat kencing manis 15 tahun. Tadi saya cakap kat doktor, 15 tahun saya makan ubat. Tak ada apa, tetap ada kencing manis. Bila saya nak makan herba, awak tak bagi. Diam doktor tu. Dulu-dulu tak ada ubat-ubat. Orang tua-tua kita makan apa? Tok nenek kita sakit kepala. Mana ada kilang Panadol masa itu? Ubat apa yang dia orang makan? Tuan-tuan yang saya hormati. Saya ceramah tahun 1990.
Tarikh pertama saya ceramah. Kemudian saya mengajar di Tualang Sekah tahun 93. Tahun 94 saya jadi pensyarah di satu pusat kekeluargaan, parenting. Dan tahun itu saya kahwin, tahun 94. Tahun 96 saya dapat anak. Tahun 97 saya mula dapat sakit misteri. Saya dapat sakit misteri, tuan-tuan. Saya balik daripada satu kem askar, buat qiyamul lail, kuliah subuh. Bila saya balik ke rumah pukul 9 pagi, dada saya sakit, pedih, perut sakit, kepala sakit, saya muntah dan saya mengeluarkan darah bila saya muntah. Dari besen sampai baldi, tak ada darah saya. Saya dibawa ke hospital dan doktor mengatakan bahawa saya terkena jangkitan virus. Tidak ada yang berbahaya, boleh balik rehat di rumah. Tapi kondisi saya makin lama makin teruk. Saya tak boleh bangun, saya tak boleh makan, dada saya sakit, tak boleh pakai baju. Saya muntah darah, tak boleh tidur. 6 hari saya teruk, dibawa balik ke Kedah. Macam-macam perubatan saya buat. Keluar masuk hospital, tuan-tuan. Sampailah saya sembuh, alhamdulillah, dengan beberapa jenis ubat. Satu malam, saya bermimpi. Ni cerita mimpi. Saya cerita, tuan-tuan percaya tak percaya sudah. Yang ni yang saya buat dalam filem yang saya baru habis berlakon. Saya dah sakit sebulan. Saya tak bangun, tak makan. Orang kampung datang rumah mertua saya. Dia orang baca Yasin. Saya dah ingat ke? Yasin wal Quranil Hakim. Dia baca Yasin. Tiba-tiba ketua dia berhenti. Ketua dia tengok saya, khalifah tengok. Ada lagi, sambung. Astaghfirullahalazim. Sampai hati dia, tuan-tuan. Sungguh lah. Satu malam, saya mimpi. Saya mimpi. Satu ulama di Malaysia yang 2-3 tahun lepas dia meninggal dunia. Kalau saya sebut nama dia, semua tuan-tuan kenal. Dalam mimpi tu, dia kata, Kazim, besok kamu ambil 7 jenis ini, kamu rendam, kamu mandi. InsyaAllah penyakit kamu sembuh dengan izin Allah. 4:30 pagi, saya kejut isteri saya. Mama, tulis sekejap. Tulis. Daun ini, daun ini, daun ini, daun ini. 7 jenis daun. Pagi besok, dia orang rendam dan saya mandi. Pukul 11 pagi, saya dah boleh duduk. Saya boleh minta anak saya nak pegang anak. Dah lama tak pegang. Dan saya kata dekat orang rumah saya, Mama, nak nasi, lapar. Baru minta nasi. Tuan-tuan tak nak tahu 7 daun tu apa? Tak ada dalam taman herba, tuan-tuan. Tu pengalaman saya. Punya jenuh berubat. Baik moden, baik tradisional. Rupanya daun. Tapi sayang, tuan-tuan, kita tak belajar. Tahun 2001, saya berhenti jadi pensyarah. Saya jadi imam masjid. Letak jawatan pensyarah. Sebab saya tak boleh mengulang Quran. Saya sibuk layan masalah rumah tangga orang. Sibuk, tuan-tuan, sampai tak sempat nak mengulang Quran. Lalu saya pun jadi imam masjid.
gaji 1,000, dapat allowance 500 sebulan. Orang rumah tanya, cukup ke abang? Cukup 500. Nanti Allah bagi rezeki kot lain. Yang penting, sembahyang subuh, saya dapat sehelai jadi imam. Bawa dalam sembahyang subuh, sehelai Al-Quran mengulang. Saat lagi sembahyang zuhur, sehelai. Saat lagi sehelai. Mengulang balik tuan-tuan. Janji Quran ni tak lupa daripada ingatan saya. RM500 sebulan. Allowance. Rumah imam 1. 3 bilik, 2 bilik air. Tak apa. Hidupkan masjid. Saya tak mau sebut masjid mana, tuan-tuan cari sendiri. Saya nak pergi kuliah maghrib, saya makan nasi 6.30 petang. Saya tak makan malam sebab susah. Malam mana boleh makan? Ui, susah tuan. Saya makan sebelah petang. 6.30 petang. Makan nasi. Isteri saya bubuh dalam pinggan, nasi berasap panas baru masak. Saya pun bismillah makan. Makan, bismillah makan. Kali ketiga saya makan, saya tengok dalam genggaman saya ni, ulat. Meliuk-liuk ulat tu dalam nasi tu. Saya tengok dalam pinggan, banyak ulat. Aku dah telan 2 suap. Saya pun lemparkan beras nasi tadi ke lantai. Saya tengok di lantai jadi nasi, dalam pinggan jadi ulat. Astaghfirullahalazim. Saya panggil isteri saya, Mama, nasi ini bila punya? Baru masak tadi. Ada ulat banyak ni. Dia nampak, saya pun nampak. Saya pun baca doa pembasmi sihir. Matikan sihir. Malam tu saya tak sihat, besok saya tak sihat. Saya tak larat. Saya duduk, akhirnya saya baring. Sebulan. Punya ramainya orang datang mengubat saya. Termasuklah yang menjaga 4 penjuru alam. Dia mai rumah saya. Saya datang untuk merawat Ustaz Kazim. PA saya tanya, tuan siapa Saya adalah penjaga 4 penjuru alam. Tu subhanallah tuan. Hebat gila ni. Gila pun tak hebat macam dia. Dalam satu malam 3 orang datang mengubat. Lepas dia orang lain. Lepas dia orang lain. Hai, jatuh saya pula kena beratur. Orang beratur bukan pesakit beratur. Orang nak merawat beratur. Sebab tu tuan-tuan, bila saya keluar dalam Facebook baru ni, siapa yang pandai, doktor yang pandai, perawat yang pandai, mailah bantu saya. Duk ada 400 orang daftar. 400 orang. Sampai yang maki-maki pun ada. Kami nak tolong ni, kenapa tak bagi? Sabar bang. Sabar. 400 orang termasuk doktor pakar dari India dan Arab Saudi. Subhanallah. Tuan-tuan, bila saya sakit teruk, saya berubat dengan Datuk Arwah Datuk Ismail Kamus di Gombak, di Kampung Baru. Masa tu dia adalah ahli yang berhormat. Pejabat dia di Kampung Baru. Dia panggil saya, dia bawa saya pergi. Berubat sekali. Berubat kali kedua, berulang. Pejabat dia di Gombak. Daripada Kampung Baru, pergi Gombak dekat Darussalam. Dia kata, Kazim, enta berubatlah diri enta sendiri. Ana tak nak dah berubat enta ni. Makna saya faham, benda ni kuat. Enta berubatlah. Bila dia cakap macam itu, saya balik ke rumah saya. Saya habiskan baca Quran 30 juzuk. Daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, saya khatam tuan-tuan. Saya nak bagi kuat diri saya. Pendinding dia. Dan selepas itu saya mula berjalan. Bukan berjalan, naik kereta lah. Mana ada orang tua, saya cari. Mana ada guru pondok, saya cari. Mana ada guru tua, saya jumpa. Saya ambil petua daripada mereka.
Saya ambil petua Nun sejauh Bagan Datuk. Saya ambil petua dari guru pondok Nun sejauh di Sek dan Baling di Kedah. Saya belajar, tuan-tuan. Sebab itu, bila datang orang yang menyihirkan saya, suami isteri datang jumpa saya, minta maaf. Kami yang sihirkan ustaz. Kami upah orang 30,000 untuk sihirkan ustaz. Kami datang ni ustaz, kami nak minta maaf. Saya kata, abang, akak, kalau akak berdua tak datang pun saya maaf dunia akhirat. Saya ampun dunia akhirat. Walaupun saya sakit teruk. Suami dia peluk saya, meletup tulang saya. Yang tak peluk saya, isteri dia. Kenapa saya maafkan dia? Sebab sakit itu menghapuskan dosa. Sakit tu menaikkan darjat. Sakit tu ujian daripada Allah. Saya tak marah. Yang kedua, sebab apa saya tak marah? Dengan sebab saya sakit, saya pergi belajar perubatan. Dengan sebab saya sakit, saya jumpa orang tua. Saya tanya, daun ini apa? Pokok ni untuk apa? Yang ini untuk apa? Kalaulah saya tak sakit, saya tak kenal ni daun apa, ni pokok apa, ni herba apa, ni kayu apa. Saya tak tahu. Saya hanya ceramah. Rupanya Tuhan nak bagi benda lain. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu rahsia-rahsia pokok dan sebagainya, tuan-tuan minta sakit kena santau. InsyaAllah. Sama ada tuan-tuan tak jadi pandai, tuan-tuan masuk kubur. Itu yang antara dua. Ada satu guru silat. Umur dia 85 tahun. Saya masa tu muda. Tak sampai 40, 30 lebih lah. Tak sampai. Badan tengah. Muda lagi. Saya pergi rumah dia. Dia nak bawa saya naik bukit. Di Kampung Batu 16, Batu Kurau. Bukit tinggi ni. Daripada bukit tu, kalau tuan-tuan sampai di atas, tuan-tuan nampak bandar Kemunting dengan bandar Taiping. Nama kampung dia, Kampung Batu 16, Batu Kurau. Saya pun ikut. Dia pakai baju dia, pakai seluar panjang dia, pakai kopiah sengit dia. Saya ikut. Kami berdua naik. Dia nak ajar. Dia kata, aku nak ajarmu. Orang Batu Kurau. Aku nak ajarmu. Tuan-tuan, saya ni jalan-jalan. Pak Ngah, berhenti tu. Dia buat bodoh. Dia jalan. Langsung tak berhenti. Umur 80 lebih naik bukit. Yang saya jauh lagi ke? Allah, dekat je. Tinggi, melanjut. Apa petua dia, tuan-tuan? Sehat. Daun. Herba. Daun. Balik rumah jemur. Tumbuk, bohlang kapsul. Makan. Ni untuk tulang hang. Ni untuk lutut mung. Dia kata, ni untuk lutut mung. Ni lutut. Ambil. Belajar. Hak ni jangan. Yang ni. Tuan-tuan, kita dah tak ada orang tua-tua macam ni. Tak ada lah. Maka kita ingat pokok ni tak ada faedah. Hempedu ni tak ada faedah, pokok hempedu bumi ni tak ada faedah, telunjuk langit tak ada faedah, akhirnya tak tahu apa benda. Kunyit hitam kita tak tahu ada faedah, tak tahu apa. Mai orang misi rumput, jalan sekali. Sebab kita tak didedahkan. Ini adalah satu tradisi kita, herba kita, tuan-tuan. Jadi minuman kita. Allahu Akbar. Saya jumpa doktor. Doktor kata darah ustaz pekat. Pak saya kesan makan ubat banyak. Saya kata kan saya makan Plavix. Plavix kan mencairkan darah.
Macam mana boleh jadi pekat pula? Dia pun pening. Saya tak makan herba-herba. Dah you all tak bagi makan. Banyak tuan-tuan. Sebab tu saya tulis buku saya. Petua-petua Ustaz Kazim. Saya tulis buku. Saya takut bila saya sakit, bila saya mati, ilmu ni akan hilang dengan kematian saya. Saya cerita apa kelebihan ubi ni. Ubi ni ada faedah apa? Ni yang ni untuk apa? Ini untuk apa? Habis tu kenapa Ustaz sakit? Ustaz pun sakit. Saya cuma disihir. Yang lain-lain tak ada apa. Kalau tuan-tuan jadi saya, kalau tuan-tuan kena sihir, agak-agak tuan-tuan sekarang buat apa? Duduk di rumah. Duduk depan TV, nganga. Saya boleh berjalan. Alhamdulillah. Allah bagi lagi kekuatan. Tak ada kesan apa pun. Cuma dia boleh mari ke muka, dia boleh mari ke tubuh saya. InsyaAllah kita rawat dia. Sebab saya pun manusia. Bila saya merawat orang, Allah test saya. Bukan maknanya bila saya jadi doktor, saya tak sakit. Bila saya jadi pakar jantung, saya sihat. Jangan cakap. Bila saya pakar saraf, jangan cakap saya tak kena Parkinson. Jangan cakap bila saya tokek Panadol, saya tak sakit kepala. Kita semua manusia, semua kena. Allah nak test kamu, sabar tak sabar, iman kuat ke tidak. Jangan cakap bila kita ni dah merawat orang, dah tahu serba-serbi ni, oh, dia pun sakit. Habis tu doktor tak sakit. Doktor sakit gigi tak? Doktor gigi tak sakit gigi. Dia pun gigi berlubang. Bila dia nak rawat, dia pun panggil kawan dia main tengok gigi aku, Ustaz. Begitulah kehidupan kita manusia. Nabi pun sakit. Tetapi ambil ilmunya. Bermanfaat. Sayang tuan-tuan, orang tua ni, dia meninggal. Banyak benda yang saya tak dapat daripada dia. Macam mana? Tuan-tuan bayang ni, rumput ni. Ni rumput. Tuan-tuan kalau nak bagi rumput ni trim, tuan-tuan buat apa? Ambil traktor kecil, tuan-tuan buat mesin rumput. Tak pun panggil orang Pakistan, main upah. Sekarang hak mesin rumput Pakistan, dia ada tuan-tuan. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, dia tak guna mesin, dia tak guna traktor untuk mesin rumput. Dia guna apa? Tangan dia. Apa cara dia? Selepas sembahyang subuh, waktu rumput masih dibalut oleh embun, dia duduk mencangkung dan dia cabut rumput sambil berjalan itik. Sambil jalan itik, dia cabut. Lutut sihat, pinggang sihat, tak sakit. Tuan-tuan pelik. Kalau tuan-tuan rajin, 10 minit cabut rumput sambil jalan itik. Petanda awam yang angkat tuan-tuan balik. Dia boleh 1 laman dia cabut. Dan dia bangun elok. Apa makanan dia? Apa petua dia? Umur 80, boleh cabut rumput. Kalau cabut rumput boleh, sambil jalan itik, nikah pun boleh gitu tuan-tuan. Subhanallah. Jadi semuanya ini berkaitan dengan herba, pemakanan. Tetapi kalau kita awal-awal dah cop, makan herba darah pekat. Makan herba merosakkan buah pinggang. Makan herba ni tak terjamin. Makan ni tak terjamin. Tak boleh kata apa? Habis. Habis tuan. Tak boleh kata apa? Allahu Akbar. Cubalah kita lestarikan benda ni, herba ni balik. Dia bukan racun. Mustahil Allah jadikan manfaat pokok-pokok ni racun untuk kita. Mustahil. Ayat yang saya baca pada tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, aku jadikan dunia ni untuk kamu. Ustaz, kalau Allah jadikan dunia ni untuk kita, pasal apa tak boleh makan babi? Kalau gitu,
Kau pergi makan pokok durian. Jangan makan buah durian. Pergi makan pokok. Apa pula makan pokok pula? Tadi kamu kata, dunia ni Allah jadi untuk kamu. Pergilah makan pokok durian tu. Dah kamu nak makan babi kan? Pokok durian. Batang dia kamu tak boleh makan. Buah dia kamu boleh makan. Daun durian tu kamu ada manfaat. Bukan satu pokok tu. Pokok tadi manfaatnya pada balak dia tu. Pokok durian manfaatnya pada daun, manfaatnya pada bunga dia, manfaat pada buah dia, manfaat pada batang dia, balak dia. Jadi kayu balak. Ada manfaat. Habis tu babi. Babi tak ada manfaat makan. Macam mana tak ada manfaatnya batang balak tu, tak boleh makan. Tetapi boleh diambil manfaat sebagai pengajaran. Jangan hidup macam babi. Jangan berperangai macam babi. Jangan berkeluarga macam babi. Sebab itu ada satu surah dalam Quran, nama dia surah Al-Ankabut. Allah pesan, keluarga yang paling rapuh ialah keluarga labah-labah. Jangan jadikan labah-labah sebagai contoh keluarga. Pergilah kaji labah-labah. Labah-labah tak dimakan. Jarang kita dengar orang goreng labah-labah. Habis itu kenapa Allah jadikan dia? Supaya kita mengambil pengajaran, jangan jadi macam keluarga labah. Apa dia keluarga labah tak? Labah-labah banyak jenis. Tapi perangai sama. Bila labah-labah betina dengan labah-labah jantan nak bersenyawa, labah-labah ni akan bersama. Dan selepas bersama, apa berlaku? Labah-labah jantan akan lari secepat yang boleh. Sebab labah-labah betina akan makan labah-labah jantan bila selesai saja bersenggama. Maka dia kena lari cepat. Kalau tidak labah-labah betina akan makan dia. Tuan-tuan bayangkan kalau labah-labah jantan tu ada gout. Lambat lari, mampus dia tuan-tuan. Kenapa dia makan labah jantan? Supaya dapat menghasilkan telur labah yang banyak. Dia kena hidup. Maka mampuslah labah-labah jantan. Dia pun keluarkan telur, anak labah-labah menetas. Dan bila labah-labah tadi menetas, sama-sama anak tadi akan makan di antara satu sama lain. Siapa yang kuat, dia yang survive. Siapa yang kuat, dia hidup. Yang lemah, dia mati. Kata Allah, keluarga yang paling rapuh ialah labah-labah. Isteri, jangan jadi macam labah betina. Kerja dia nak tokak labah jantan dia. Sampai nak kering kentang dah. Tak ada apa dah. Isteri yang jenis duk menteka darah ni. Suami, jangan jadi macam labah jantan. Lepas-lepas kerja, lari belah, tinggal gitu je. Langsung tak bertanggungjawab. Anak labah-labah, jadi perangai pada kita. Ambil iktibar. Anak-anak jangan perangai labah-labah. Bergaduh, berebut harta benda, sampai sanggup bunuh adik-beradik sendiri. Subhanallah. Tetapi pada labah-labah ada manfaat yang lain. Apa dia? Sarang labah-labah. Sarang labah-labah. Daripada satu titik, dia sambung, dia sambung, dia sambung. Sambung itu nama dia inter. Sambung, sambung, sambung. Bila dia siap satu sarang labah-labah, dia membentuk satu jaringan jala. Dalam bahasa Inggeris, nama dia net. Maka orang putih sambung, dia jadi apa? Internet. Tuan-tuan tahu tak? Internet tu diambil pada Quran. Labah-labah mencari makanan.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang nak hidup dengan senang, nak cari bisnes dengan senang, gunakan internet. Tuan-tuan mempunyai jaringan maklumat yang banyak, jaringan bisnes yang banyak. Zaman sekarang tuan-tuan, orang tak berniaga tepi jalan dah. Orang berniaga di rumah, dia semua online. Dia connect sana, dia connect sini, dia connect sini, dia hantar barang. Dia hanya perlu ada jaringan sahaja. Adik-adik, kalau adik-adik hafal Quran, dalam masa yang sama memahami Al-Quran, cantiknya hidup adik-adik. Cantiknya tuan-tuan. Saya bagi contoh saya. Facebook saya taklah banyak followers. Duk ada 1.9 juta orang. Bila saya cerita, siapa-siapa yang pandai, punya ramai orang datang tuan. Nak tolong saya, alhamdulillah. Terpaksa kena tapis. Terpaksa yang tapis, abang minta maaf. Seorang-seorang. Itu baru minta ubat. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak bisnes, nak jual barang, nak dapat maklumat, nak dapat sesuatu perkara pengetahuan, dalam Quran dia beritahu, jadilah macam sarang labah-labah membina jaringan makanan. Tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah di lain masa ni tuan-tuan, kalau saya sihat sikit, saya nak cerita pada tuan-tuan apa benda yang saya belajar dengan tok-tok guru pondok tentang herba dan pemakanan tumbuhan. Secerita satu-satu tuan-tuan. Sebab saya sekarang ni pun dah 50 dah. Tahun ini cukup 50 bulan 11 ni. Bila datang sakit ni pada saya memang sedikit mengganggu saya. Ya, sedikit mengganggu keadaan saya. Tapi secara kasarnya dia tak membantutkan usaha dakwah saya. Jadi saya tetap nak bercakap. Walaupun tak apa sihat. Dan doktor suruh saya rehat. Duduk di rumah rehat. Saya kata kalau saya duduk di rumah, lagi saya tak sihat. Tak, kita bekalkan ubat. You rehat je. Saya kata dok, ubat saya ialah mikrofon. Ubat saya adalah mikrofon. Dapat mikrofon, saya sihat. Ada pula orang tak faham. Dia tanya pula, Ustaz, mikrofon tu nak kena rebuih dulu ke? InsyaAllah, rebuihlah seperiuk, tinggal segelas amino hak segelas tu. Tak terbakar mikrofon tu. Bodoh betul, tak faham-faham. Apa yang kita gemar, itulah yang menyihatkan kita. Bayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan gemar dengan tumbuh-tumbuhan. Ada orang yang bercakap dengan pokok. Dia bercakap dengan pokok dia. Tuan-tuan pernah jumpa? Kita selalu jumpa orang yang bercakap dengan kucing. Balik dah. Pergi mana? Petang-petang baru balik. Kucing tengok dia. Tuan. Kita pun heran, dia bercakap dengan siapa? Jiran duk heran. Rupa bercakap dengan kucing. Macam kucing tu faham. Ada orang yang bercakap dengan pokok. Dia siap warning lagi. Kamu kalau tak berbuah, aku tebang kamu. Pokok tu pun angguk. Yalah, tahun depan aku buah tu dia. Kadang-kadang orang bercakap dengan pokok bunga. Subur pokok bunga dia. Adakah pokok ni faham bahasa kita? Adakah dia faham tuan-tuan? Subhanallah. Ada satu ustazah, saya forum dengan dia. Suara dia tak ada. Jenuh saya duk cover dia pula. Waktu dia bercakap tu, dia bercakap pendek. Suara tak ada tu. Suara tak ada. Saya kata ustazah, balik rumah sekejap lagi. Ambil daun ni. Ambil akar dia. Campur dengan asam jawa. Rendam. Letak atas bumbung rumah. Kalau bumbung ustazah tinggi, rumah. Letak tengah laman, ambil kerusi, ambil meja ni, letak dia. Tunggu air embun jatuh.
minum, insya-Allah suara elok. Serak tu hilang. Allah, tuan-tuan, seronok hidup kita ni. Ni hak saya sakit ni, tuan-tuan. Saya ambil daun apa? Saya ambil daun cempaka. Cari daun cempaka. Ambil daun cempaka segenggam ni. Ramah. Buh dalam air. Mandi kan. Gosok semua ni. Gosok. Gosok ni. Gosok. Bilik air jadi wangi. Badan kita jadi wangi. Penyakit pun jadi kering. Dia ada je tuan-tuan. Benda-benda tu ada di sekeliling kita ni. Sebab tu kalau boleh taman herba ni bukan setakat kita menghidupkan, menanam macam-macam pokok. Kita bagi tahu pada masyarakat. Benda ni untuk kegunaan ini. Kita tak nafikan hospital. Itu perubatan, perawatan kita. Saya pun pergi hospital. Tadi saya pergi hospital. Hari Sabtu lepas saya pergi hospital. Hari Sabtu lepas saya ambil darah ni. Ambil darah. Saya pergi ambil darah pukul 8.30 pagi, pukul 9. Pukul 12 keluar result. Keluar. Hanya ada 3 saja yang hitam. Tebal. Yang lain semua okey. Doktor kata, okey, everything overall, okey Ustaz, okey. Buah pinggang, okey. Darah, okey. Kencing manis, okey. Cuma yang tak okeynya apa? 2. Kolesterol jahat, tinggi. Kolesterol baik, rendah. Yang tu 2. Satu lagi, bak gamma apa tu, tak kisah. Hak lain tu, tak ada apa. Buah pinggang saya ke, hati saya ke, semua laporan semua cantik. Darah cantik, tak ada kuman apa semua, gula dalam darah terkawal. Sebab ada orang kata Ustaz Kazim tu sakit dia tak pergi cek. Tak pergi cek apa? Hang nak suruh aku buat apa? Aku buat. Janji saya tahu. Apa dia? Bila dah tak boleh buat, saya pindah yang ni. Jadi hidup saya tuan-tuan penuh dengan pokok. Tuan-tuan mai rumah saya di Manjui. Laman rumah nu pokok, belakang apa depan nu pun pokok. Cuma saya tak ada tanah. Duk di Manjui mana ada tanah luar, tanah lot kecil. Macam tanah depan tu. Tapi di sini kita ada 50 ekar. Tuan-tuan ada penyakit apa? Demam kuning. InsyaAllah. Tuan-tuan ada penyakit apa? Tangan biji-biji ni. InsyaAllah herba kita ada. Tuan-tuan ada masalah apa? Beguk. Di sini herba dia. Tuan-tuan ada masalah apa? Pening kepala. Herba kita ada. Sebab tu kita perlukan kajian saintis. Kajian daripada pakar. Supaya apa ramuan yang dibuat itu bertepatan dengan badan kita dan keperluan badan kita. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita belajar. Saya tak ada banyak ilmu, tapi saya tetap belajar. Bila saya sakit hari itu, saya belajar tahun 2001, tahun 2000 saya belajar. Saya dengar saja ada orang tua yang pandai, saya pergi tuan-tuan. Saya nak tahu apa yang dia buat. Apa yang dia buat? Kadang-kadang dia ambil air daripada daun. Air embun tuan-tuan. Ni. Air embun tu dia usap satu badan. Saya kata buat apa? Mandi embun. Subhanallah. Tak gatai ke pakcik? Dia kata hak pokok tu gatai. Hanya buat pula lagi gatai pula. Sungguh tuan-tuan. Saya pergi pegang pokok tu. Gatai sungguh. Saya tanya pak saya apa? Pakcik tak tebang. Gatai gila pokok ni. Kalau aku tebang, orang tak tahu pokok tu gatai. Sekarang aku tak tebang supaya orang kenal. Pokok ni pokok gatai. Hampa jangan pegang. Kita pula pokok ni menyusah aja. Tebang je lah. Dia tak tebang.
Supaya orang datang rumah dia, orang ambil gambar, orang ambil video, orang tahu ni pokok gatai. Pegang memang gatai, tuan-tuan. Saya tanya, pokok ni untuk apa? Kamu pegang tadi, kamu gatai. Bayangkan kalau kamu minum. Oh, sudah. Tuan-tuan faham maksud saya? Kamu pegang pun gatai, bayangkan kamu minum. Jadi berhati-hati dengan pokok ni. Orang boleh ambil kulit dia, orang kisarkan, campur jadi teh bagi minum. Ni. Dalam tengkok ni gatai. Hui, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan gatai tengkok. Saya pegang ni pun gatai, tuan-tuan. Bayangkan kalau dipotong, ditumbuk, buah dalam teh, minum. Nak bagi racun pada orang. Mampus orang tu, tuan-tuan. Maka kita belajarlah. Ada pokok yang gunanya untuk ini. Ada pokok yang ada manfaatnya di sini. Ada herba yang bila dicampur yang ni, dia jadi elok. Ada yang bila dicampur, dia tak jadi elok. Ingat, jangan menolak ilmu-ilmu. Dan jangan hanya pegang pada satu ilmu. Ilmu Allah sangatlah luas. Terlalu luas, tuan-tuan. Untuk kita sama-sama ambil iktibar dan manfaat. Lagi sekali saya sebut, sakit saya ni menjadikan saya makin saya nak belajar. Ada orang kata saya ni kena sakit sihir katak puru. Saya kata hak yang lengan tu, saya berlakon, lengan saya cantik elok, tuan-tuan. Ramai orang datang, ustaz nak tengok lengan. Kata lengan ustaz jadi macam katak. Elok, tuan-tuan. Cuma tangan saya jadi kecil. Tuan-tuan tengok tangan saya ni kecil. Kurus. Tuan-tuan tengok kaki saya ni kecil. Yang tinggal perut saja yang besar. Jadi kecil dah sekarang. Tak apa. Nanti insya-Allah saya sihat, gemuk balik. Kecil-kecil macam ni pun jadi hero juga antara. Tuan-tuan, saya nak belajar. Banyak ilmu yang saya tak dapat. Banyak ilmu yang saya tak ada. Jadi sakit saya tak menghalang untuk saya belajar. Tambah belajar tentang ilmu alam, ilmu air, ilmu tentang binatang, ilmu tentang pucuk, ilmu tentang akar, ilmu tentang pokok. Ni, doktor yang pegang telinga saya ni, 3 orang lah. Bukan 3, 4 orang. 4. Dia tengok telinga saya hak bengkak. Ni cuping ni. Mana ada kamera boleh fokus telinga saya. Nampak? Orang belakang tak nampak. Ni. Dia pun tanya saya, sakit tak? Dok. Ada kena gigit ke? Tak tahu, mana saya tahu. Ada mata? Tak ada. Oh, tak ada apa. Tak ada apa. Habis tu pasal apa? Dia bengkak. Mungkin you stress. Oh, kalau stress bengkak sini je. Sebab tak bengkak atas hidung. Ada satu daun yang dicampur dengan 3 lagi daun, tumbuk, buat. Untuk menghentikan, mengecikkan bengkak. Saya tak buh lagi. Sebab saya sibuk sangat. Dia kena buh sehari, dia bagi hijau ni. Dia kata insya-Allah boleh bagi kecut. Hari Rabu baru saya nak bubuh. Saya nak tengok sehari 2. Lepas bubuh tu jadi apa. Sibuk besok saya di KL. Hari Rabu saya free. Saya nak bubuh sini 1 hari. Saya nak tengok. Tuan-tuan bayangkan dia tak ada mata. Dia tak ada nanah. Dia tak ada luka. Dia tak ada gigit apa benda. Tiba-tiba dia bengkak gitu ya. Benda ni macam telinga saya ni berlaku dekat kaki saya ni. Bila kaki saya dioperate dulu, terus jadi macam yang tuan-tuan tengok.
Saya tak mau bila dibelah ini jadi ikut situ dah. Saya cukup takut ni. Saya jaga telinga ni. Bayangkan muka saya jadi macam adik kaki ni. Isteri saya pun tinggal saya. Jadi saya nak ambil petua tu. Daun, 3 jenis daun. Tumbuk dan letak di sini. Dia mengecutkan benda ni. InsyaAllah pada hari Rabu ni saya akan bubuh. Dah ada dah, saya dah buat dah. Cuma saya tak nak pasang. Sebab siang saya jumpa orang. Malam saya jumpa orang. Petang saya jumpa orang. Saya takut orang tak selesa bila tengok telinga saya ni jadi hijau. Saya tak mau. Tunggu saya free 1 hari, saya nak bubuh. InsyaAllah tuan-tuan. Itulah kehebatan herba pokok ciptaan Tuhan. Saya nak cerita pada tuan-tuan panjang lagi. Kaitan herba-herba ni. InsyaAllah di lain masa tuan-tuan. Kita ada kesempatan. Kita buat lagi. Saya terpaksa sebab saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Nak pergi ke Subang. Subang Jaya. Ke Subang apa lupa malam ni. Besok ada program. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat perkongsian walaupun ilmu tak banyak. Berkongsi pengalaman. Saya bukan perawat. Saya cuma belajar dengan orang yang lebih tua. Berpuluh tahun daripada saya. Saya ambil ilmu mereka. Saya belajar perubatan mereka. Daun mereka. Air daripada mereka. Dan setengahnya saya sebut dalam ceramah saya. Dan setengahnya saya tulis dalam buku saya. Tuan-tuan carilah petua-petua ni. Simpan elok-elok untuk generasi yang akan datang. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Terima kasih pada tuan-tuan yang jemput saya. Terima kasih yang datang pada malam ini. Terima kasih tak takut dengan saya. Terima kasih kerana masih dengar ceramah saya walaupun rupa saya macam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.